Faiz, 3 minggu lepas, kita dah buat silap. Kenapa? Kita tergelak-gelakkan negara jiran kita 3 minggu lepas, iaitu Singapura. Kerana mendapat berita bahawa dikala kita menghabiskan international break lawan dengan negara-negara yang boleh tahan kuat dalam Pesta Bola Merdeka, Indonesia lawan negara-negara yang power dalam World Cup qualifiers, Singapura pula friendly lawan kelab. Tapi aku tarik balik lah. Aku tarik balik kenyataan dan reaksi kita Kenapa tu. nak tarik balik tu? Sebab awak tahu siapa yang lawan kelab tak? Dalam hari-hari akan datang ni. Izinkan saya teka. Vanuatu, bukan? Bukan. Okey. Malaysia, Faiz. Kita lawan, sebelum lawan New Zealand dengan cerita kita nak lawan Auckland FC. Tak ada mata FIFA berdasarkan Auckland. Bola Itu Live minggu ni. Jom. Saya masih menyesuaikan diri dengan tiadanya kepala goyang spring tu lagi dah. Spring tak ada. Saya masih menyesuaikan diri dengan perkara tersebut. Tapi what are the odds, Kish? Kita punya colour scheme sama ni. Uish, betul. Nampak macam dua orang NYPD detectives. Seorang yang memang lurus, buat kerja betul. Off duty. Seorang Jack Peralta. Off duty. Off duty. Aish, minggu yang padat lah. Minggu yang padat. Dalam dunia bola Heading sepak. towards international break. Betul, international break. Minggu lepas kita ada janji kepada audiens yang jangan risau, kami tak lari daripada topik. Dan minggu ni kita akan bicarakan topik tu sebentar saja nanti. Tapi buat masa sekarang, Faiz, apa ejen Permang? Ejen Permang aku bagi tajuk dia Brothers in Sports. Jadi untuk beberapa hari kebelakangan ini, aku menghabiskan masa untuk menonton dokumentari penuh, a limited series bertajuk Mr. McMahon. Now, Mr. McMahon, kalau siapa yang aku rasa majority daripada orang yang mungkin bila aku fikir balik di Malaysia ni demografik dia 30 tahun ke atas akan memang mengenali Mr. McMahon kerana pada satu ketika dia adalah orang yang paling popular daripada sports entertainment. Okey. Dan orang itu adalah Vince McMahon. Mr. McMahon adalah satu alter ego ataupun karakter yang dibina untuk franchise WWE dia. Tapi bukan Mr. McMahon yang aku nak ceritakan, Vince McMahon. Kalau nak cerita pasal Vince McMahon ni panjang lah. Itu dah bukan ejen Permang. Itu bukan ejen Permang. Itu dah yang segmen yang lagi besar. Segmen yang utama. Jadi anda boleh tonton sendiri Mr. McMahon di Netflix. Tapi aku nak kutip beberapa anekdot daripada, bukan beberapa lah, satu anekdot yang sangat penting daripada dokumentari tersebut. Ada satu WWE superstar pada masa itu yang lahir bersama-sama dengan Vince McMahon, yang karakter dia ni ditulis dan dibina oleh Vince McMahon. Orang ini nama dia Bret Hart. Hang ingat Bret Hart? Bret Hart, the wrestler yang pergi WCW, lepas tu main balik WWE semua tu. Jadi Bret Hart, rupa-rupanya aku pun baru tahu ni. Dulu dia ada adik. Adik dia nama Owen Hart. Oh, okey. Nama tu familiar. Owen Hart. Familiar. Ya, nama tu familiar. Jadi Owen Hart adalah adik dia yang bersama-sama dengan dia ketika itu WWE masih lagi dikenali dengan nama WWF, World Wrestling Federation. Owen Hart tidak mengikuti abang dia ketika abang dia ada sedikit pertelingkahan dengan Vince dan meninggalkan WWE untuk ke WCW, World Championship Wrestling, satu lagi produk yang menjadi kompetitor kepada WWE pada ketika itu. Tapi dia meninggal dalam satu malam yang sangat malang. Ketika dia ada stunt yang sudah pun diplan, stunt yang sudah pun dirancang, satu aksi sudah pun dirancang, dia sepatutnya dibawa terbang. Kan banyak gimmick dalam WWE, dibawa terbang dalam arena tu. Ada satu malfunction daripada provider crane ataupun apa yang nak bawa dia terbang tu, jatuh ke atas ring dan meninggal. On the spot. Jadi itu sangat mendukacitakan dan dia dah tak ada pada ketika itu, tapi dia ada abang dia yang popular kan. Jadi dapat dikupas di situ kesedihan daripada abang dia. Dan baru kemarin dapat lagi satu berita Brothers in Sports juga, ketika bekas pemain Sheffield United George Baldock
di usia yang sangat muda, 31 tahun, ditemui dalam keadaan sudah pun meninggal dunia di rumah beliau di Athens. Usia aku tu. Ya, usia hang lahir pada tahun 1993 di Athens, Greece. George Baldock adalah pemain bekas pemain Premier League bersama-sama dengan Sheffield United. Dia ada di kedua-dua era Sheffield United. Di era 2019 dan juga di era musim lalu. Dan di 2019-2020 ketika musim yang diganggu oleh COVID itu, ketika Sheffield United menghabiskan musim mereka di Premier League juga, dia bermain 38 perlawanan, semua perlawanan untuk Chris Wilder di dalam musim tersebut. Seorang loyal servant, dan dia juga memilih untuk bermain bukan dengan England tetapi dengan Greece di peringkat antarabangsa. Kali terakhir bersama-sama dengan Greece di bulan Mac yang lalu. Tetapi mengatakan bahawa hidup ini singkat ni, Kish. Dalam kedua-dua kes Owen Hart dan juga George Baldock ni. George Baldock ni ada adik dia, Sam Baldock, yang bekerja bersama-sama dengan satu lagi kelab Premier League iaitu Brighton. Daripada kesimpulan dua event ini, event yang menimpa mendiang George Baldock dan juga Owen Hart ni, dia bukan sama, satu aksiden, satu lagi masih tidak diketahui apa sebab dia kan. Tetapi menunjukkan betapa singkatnya. Kalau kita ingat kerjaya sebagai orang sukan ni singkat, sebenarnya dia boleh jadi lagi singkat kalau kita tak cherish momen-momen yang ada bersama-sama dengan orang ini. Sebab kita tak tahu, Kish. Ya. Sama ada esok ataupun lusa kita masih akan berada di sini ataupun tak. Dan mereka hanya meninggalkan seorang saudara lelaki mereka di dalam sukan yang sama. Jadi, bila aku tengok nasib Bret Hart dan juga Sam Baldock yang bersama-sama berjuang dengan adik dan abang mereka dalam sukan yang sama, tetapi bila mereka masih lagi berada dalam sukan itu, adik-beradik mereka tu dah tak ada dalam sukan tu, aku rasa akan ada satu kekosongan yang sangat-sangat sukar untuk diganti. That's true. Emptiness Emptiness yang sukar untuk diisi. Sorry, minta maaf, tema dia agak sikit gelap. Tetapi itulah yang drove me this week. Aku faham. Aku ada baca kat the first thing that struck me about berita George Baldock. Kemergian George Baldock tu usia dia tu. Ya, 31. Sangat muda. Wish. And sampai sekarang kita masih belum tahu conclusively cause of death. Belum tahu lagi. Ejen permah aku pula, Faiz, untuk minggu ni adalah di pentas German Bundesliga. Baik. Bulan Februari lepas, bila aku sempat ke situ, salah satu stadium yang kita sempat pergi adalah Deutsche Bank Park, Stadium Eintracht Frankfurt. Dan di situ, hari tersebut adalah perlawanan di antara Wolfsburg dan juga Eintracht Frankfurt. Perlawanan tersebut seri. Dan salah seorang pemain yang paling impresif di atas padang pada hari tersebut adalah seorang penyerang daripada Mesir yang bernama Omar Marmoush. Dia, aku rasa lebih kepada left winger, tapi dia boleh main up front juga. Sangat impresif on the day. Walaupun Frankfurt tak menang malam tersebut, tetapi dia sangat impresif. Tetapi persoalannya adalah, mana-mana kadang-kadang nampak talent dan potential di Bundesliga ni, the question always becomes, can they make that next step? Boleh tak mereka push through glass ceiling yang ada ni, push through it untuk explode jadi an absolute sensation. Dan nampak seperti di awal musim 2024-2025, jawapan kepada soalan itu adalah bahawa Marmoush ataupun Omar Marmoush could be the real deal. Kerana hari Jumaat lepas ataupun Sabtu lepas, aku tak ingat the exact date, perlawanan di antara Sabtu lepas ataupun Ahad lepas, aku tak pasti. Perlawanan di antara Bayern Munich dan juga Eintracht Frankfurt berakhir dengan skor 3-3 dengan Omar Marmoush menjaringkan 2 gol. Pemain yang most probably the best player on the pitch. Dan setakat ini, Omar Marmoush telah pun menjaringkan 8 gol di pentas Bundesliga. Dia adalah top scorer sekarang ni. Aku rasa 3 goals more than Harry Kane even. In a rich vein of form, Omar Marmoush. Dan sudah mula dikaitkan dengan pelbagai jenis klub. Salah sebuah klub yang dikatakan sedang memperhatikan prestasi semasa Omar Marmoush adalah Liverpool. And bear in mind, Liverpool dah ada one Egyptian king. Ini adalah the potential replacement to that king in the form of Omar Marmoush. Dia lain sikit daripada Mo Salah.
Dia pemain yang a bit more direct, a bit more vertical, pemain yang ada raw pace, tetapi pada waktu yang sama pemain yang ada elemen keberanian. Dia main bola ni tanpa rasa takut. Tim dia boleh ketinggalan, tim dia boleh dominate, but he plays with that same level of bravery. Umur ke? Umur aku rasa dalam 25-26 kalau tak salah aku. Okay. Kena double check lah, aku tak tahu pasti umur tu. Tetapi aku rasa he is prime for a breakout season yang boleh melihat dia berhijrah musim depan. Dan aku rasa 25 tahun pengesahan. Dan aku rasa by next year at the age of 26 ada potential dia bergerak ke Premier League ataupun La Liga ataupun even Serie A for that matter. I think the biggest clubs in the world akan memperhatikan Omar Marmoush ni. Soalan terakhir sebelum kita tutup Jam Terbang ni. Ya. Sebagai seorang pengurus di FM pada ketika ini, macam mana hang tengok apa yang hang sebut sebagai glass ceiling kepada Omar Marmoush ni? Adakah dia boleh buat that next step itu? Aku rasa boleh. Okay. Aku rasa this season dah menunjukkan tanda-tanda positif yang dia dah bersedia untuk break that glass ceiling. Sebab some of the goals he has scored this year adalah mungkin season lepas kan, bila dia bergerak tu akan ada 50-50 doubt boleh ke dia execute benda ni. Tapi this time around he is executing all those things with complete ease. Okay. Dan dia boleh score, at the same time dia boleh create. He is a prime creator lah. Season ni probably ada potential jadi one of the best players. Terima kasih atas info tersebut. Saya akan mengikuti Omar Marmoush. Marmoush, betul. Bukan Omar Abdul Rahman. Bukan. Kalau dapat ke MU pun sedap juga tu. Tapi kita berehat sebentar. Selepas ini kita nak borak MU. Welcome back to Bola Itu Live. Macam biasa Faiz, kita adalah individu yang kalau kita janji, kita cuba sedaya upaya untuk tunaikan janji Cuba tersebut. untuk tak capati. Betul. Awak ni. Janji dicapati. Saya ingat lagi. Frasa tu. Awak ingat? Itu tagline siapa? Tak payah kita sebut nanti. Bahaya, nanti jadi bahaya. Okay. Tak, dia macam ni. Minggu lepas, Manchester United berada dalam crisis mode. Ramai yang menjangkakan kita akan bicarakan Man United. Ramai yang siap. DM aku cakap apa tahu? Oh, borak Chelsea pendek. Borak MU, tapi MU tak nak borak pula. So, sebenarnya suka-suka hati kita lah. Tapi the reason we wanted to push it by 1 minggu adalah kerana ada perlawanan Europa League, kemudiannya ada perlawanan lawan Aston Villa, kemudiannya ada international break. So akan ada breathing room untuk kita tengok perkembangan sebelum kita nak bicarakan dengan lebih mendalam. So just to bagi konteks, aku set the context. Manchester United pada ketika ini sedang mengharungi permulaan terburuk dalam sejarah mereka ke musim Premier League. 8 mata lepas 7 perlawanan. In the last 3 games, diorang kalah lawan Spurs 3-0. Kemudiannya seri lawan Porto 3-3 di Portugal. Dan kemudiannya seri 0-0 menentang Aston Villa. 3 keputusan ini bila dicampurkan meletakkan tekanan yang besar di atas bahu Erik ten Hag, sehinggalah perbicaraan tentang masa depan Erik ten Hag ni bukan sekadar mendominasi naratif media sosial, tetapi ia juga dilaporkan mendominasi monthly executive meeting di antara karakter-karakter penting dalam Manchester United pada hari Selasa lepas. Di London ataupun Manchester, di mana ada Sir Jim Ratcliffe, segala pihak ketua-ketua pihak pengurusan Manchester United ada di situ, Omar Berrada dan Ashworth, even co-owner daripada US pun terbang masuk untuk meeting tersebut. Joel Glazer. So, apa yang kita sedia maklum pada ketika ini adalah bahawa tidak ada sebarang gambaran daripada pihak pengurusan Manchester United bahawa Ten Hag akan dilepaskan ataupun akan dipecat. Setakat ini tiada gambaran tersebut. Bermakna as of now, the best assumption untuk siapa-siapa buat adalah bahawa bila Manchester United turun berdepan Brentford, di mana sahabat kita Adam Carruthers akan berada pitch side pada ketika tersebut, Ten Hag akan berada di tepi padang. So that's the context. Sekarang ni kita nak bicarakan, adakah keputusan ataupun trajektori yang sedang United lalui di bawah Ineos berkenaan Ten Hag ni sesuatu yang logical.
ataupun sesuatu yang kita boleh faham ataupun sesuatu yang silap. Apa pandangan hang tentang, sebab benda ni bukan black and white, dia grey area. So apa pandangan hang tentang situasi yang sedang dilalui oleh Manchester United? Aku rasa yang pertama sekali dengan kepemilikan baru, struktur kepemilikan baru di Man United, di mana Ineos sekarang ini sedang membuat keputusan ataupun berada di dalam posisi pembuat keputusan, decision makers di Man United. Satu benda yang peminat Man United kena tahu, yang mereka ini adalah satu entiti yang tidak takut untuk membuat keputusan-keputusan besar. Dan mereka juga tidak ada halangan daripada segi FFP ataupun daripada segi sporting even, daripada sudut sukan itu sendiri, untuk membuat keputusan besar seperti memecat pengurus yang sedia ada di Manchester United. Bukti dia, dalam 5 tahun kebelakangan ini kepemilikan mereka di Ligue 1 bersama Nice, Perancis bersama dengan Nice, dalam 5 tahun mereka sudah pun ada 7 managers. Dan ketujuh-tujuh managers tu pula bukanlah managers yang status mereka kecil. Mereka sangat-sangat dihormati di kalangan jurulatih-jurulatih lain yang memegang pro license UEFA ni. Salah seorang dia adalah Farioli yang sedang membuat satu kerja yang sangat baik di Ajax Amsterdam pada ketika ini. So they don't shy away from big decisions, Kish. Sama juga macam outcome selepas meeting pada hari Selasa tersebut, di mana nampak seperti sudah pun disimpulkan bahawa mereka tidak akan membuat keputusan untuk memecat Ten Hag anytime soon. No. Itu juga boleh jadi satu keputusan yang besar. Hang bayangkan, satu dunia, tabloid mana pun, page digital sports mana pun akan melaporkan perkara ini on daily basis. It's not a pressure anymore. It's everything at this rate. Biggest talking point in the world. Biggest talking point. Pada hari Manchester United tak main pun akan ada berita tentang Erik ten Hag. Itu adalah caveat, bukan caveat lah. Itu adalah apa yang anda dapat kalau anda jadi salah satu kelab bola sepak paling elit di dunia lah. Dan Ineos knew that all too well. Pada pandangan peribadi aku, keputusan untuk mengekalkan Erik ten Hag ini, regardless of the result, kerana kita sangat-sangat faham yang bola sepak di peringkat tertinggi adalah result oriented business. Segala sesuatu yang berlaku di peringkat kelab, pemecatan ataupun hiring ataupun semua keputusan yang membabitkan human resource ni directly link, akan berkadar terus dengan keputusan yang diperoleh oleh first team kelab tersebut. Itu kita tak boleh nafikan. Tetapi pada pandangan peribadi aku, ia adalah satu keputusan yang tepat kerana mereka sudah pun membuat keputusan untuk komit kepada Ten Hag 3 bulan yang lalu. In the summer. Jadi tidak masuk akal seperti mana yang kita bincangkan di bersama-sama dengan AS Roma. Situasi di mana selepas 4 perlawanan Daniel De Rossi dipecat dan digantikan dengan Ivan Juric. Ya, Ivan Juric mungkin boleh dapat 1-2 kemenangan dalam 5 ataupun 6 perlawanan awal AS Roma, tetapi semua pemain-pemain itu bukanlah pemain-pemain yang Ivan Juric mahukan di musim panas, kan? Itu adalah pemain-pemain yang De Rossi mahukan. Mungkin Manchester United melihat kepada situasi-situasi yang seperti ini, akhirnya membuat keputusan untuk tidak. We will give him more time. Dan satu lagi contoh kedua adalah mungkin seseorang di Manchester United melihat kepada projek yang sudah pun dibuat di Arsenal. It's fair to say, Kish, 3 tahun lepas Arsenal berada di tempat di mana Manchester United berada sekarang. Maybe even worse. Maybe even worse. Boleh tengok beberapa account di Reddit yang sudah pun mengorek apa yang berlaku di musim ketiga Arteta bersama dengan Arsenal, sampai ada satu tahap tu, Kish, Emirates tak penuh. Emirates, berapa kapasiti Emirates? 60,000 mungkin, 60,000. Mungkin ada 35,000 saja dalam Emirates. Sampai satu tahap tu, they fell out of love dengan pasukan Arsenal pada ketika itu. Hanya memerlukan 2 musim, fast forward 2 years later, sekarang kita tengok macam mana sokongan yang diterima Arsenal di Emirates. Jadi mungkin beberapa faktor ini diambil kira oleh hierarki Manchester United, sehingga kan sekarang ni at the moment Manchester United masih lagi diurus oleh Erik ten Hag.
aku berada di dalam satu space, dalam satu ruang fikiran yang agak mengelirukan. Kerana on one hand, aku completely faham logik dan 100% setuju dengan logik of bila hang dah commit kepada sebuah projek, hang kena see through it untuk see any sort of results kan. Benda ni bukan dalam case of football saja, dalam apa-apa aspek kehidupan. Ibarat contoh kita nak start berlari lepas 2-3 minggu tak capai pace yang kita nak, lepas tu kita terus quit. That's not how it works lah kan. It's a long term thing. Over time kita akan dapat apa yang kita kejar. In the case of Manchester United, aku sedar bahawa it should be a process. It can never be a quick fix. Sebab damage yang ada di klub ni adalah damage yang telah pun dibina buat tempoh masa yang cukup lama. Dan untuk systemic damage, betul. Dan untuk undo that damage, it's going to take a long period of time. So aku, on one hand, aku 100% setuju bahawa this is a project yang INEOS perlu memberikan ruang dan masa for that implementation to take place. But at the same time, bila aku melihat babak pertama menentang Tottenham Hotspur hari itu, Faiz, ini jujur aku cakap, man, that is probably one of the worst halves of football yang pernah aku tengok. Kita dah masuk dalam tema yang mana banyak pemain dalam Man United ni selalu kena kritik. Dari dulu sampai sekarang. Dari Maguire ke Rashford ke baru-baru Casemiro. Banyak yang kena kritik. But at some point, kita perlu tanya soalan yang sangat penting untuk ditanya adalah, when a player struggles at a club, berapa peratus daripada struggles itu adalah disebabkan oleh pemain itu sendiri dan berapa peratus lagi adalah disebabkan oleh environment ataupun sistem ataupun corak permainan ataupun taktik yang direncanakan di klub tersebut. For example, in the case of Casemiro, aku rasa aku dan Hang cukup bersetuju bahawa bukan kita nak kata Casemiro ni masih lagi peak Casemiro 2017-2018. Tetapi, walaupun Casemiro ni bukanlah Casemiro yang kita kenali 2018, itu tidak bermakna ini adalah Casemiro yang dah tak boleh main bola. Ini adalah Casemiro yang masih ada value to offer. Cuma, hang kena buat segala yang boleh untuk tutup kelemahan dan hanya memperkuatkan kelebihan dia. That's what you got to do, right? Sebab kadang-kadang bila aku tengok Matthijs De Ligt punya struggles in that game lawan Spurs, bila aku tengok Lisandro Martinez punya struggles in that game, and soalan yang aku asyik kerap, it can't just be this place. Dah sampai tahap yang tak adil kita asyik menyalahkan pemain-pemain sebab majoriti pemain ini datang daripada environment di mana they were very strong players, they were very capable players, dan kita dah pernah lihat kualiti yang sedia ada pada mereka. So, tanggungjawab untuk mencari sistem yang terbaik yang boleh mengurangkan kelemahan dan mengeluarkan diorang punya kekuatan itu, tanggungjawab itu ada pada jurulatih. So, to some extent, the blame is on Ten Hag. Dan kita dah masuk ke hanya perlawanan menentang Aston Villa, Faiz, yang for the first time aku nampak perubahan sedikit. Perubahan dalam dia mengubah sedikit corak permainan dia untuk protect players dia dan untuk strengthen diorang punya strength. Simple example sebelum ni kan apa yang kita nampak daripada dia adalah corak yang 4-2-4 yang sangat berisiko tinggi. 4 pemain di depan, high pressing, meninggalkan 2 pemain tengah. Tetapi 2 pemain tengah tu kita tak ada pun seorang pemain yang sangat atletik. Probably the last was McTominay yang dah jadi Prince of Naples sekarang. Casemiro is no longer that athletic player. Kobe Mainoo bukanlah pemain yang terlalu atletik. Eriksen definitely no. Ugarte pun he needed time. Okay. He needs time, tetapi dia bukanlah pemain yang ada sizing, that athleticism. Dia adalah pemain macam Lucas Torreira yang agresif, yang akan run everywhere. So, komposisi pemain yang kita ada ni, does it even make sense yang kita bermain dengan corak yang meninggalkan 2 pemain tengah tu sangat expose? So, benda-benda macam ni yang aku banyak tertanya-tanya dan meletakkan aku dalam situasi yang
I don't quite know what exactly you do in this situation. Aku banyak spend masa dekat Facebook. Ada kawan-kawan. Terima kasih kepada kawan-kawan BMU, Bulletin Manchester United. Ini adalah satu page yang dah lama, mungkin 10 tahun dah aku dah kat situ. Saja duk tengok-tengok orang post apa, Manchester United fans alike. Ada lagi beberapa page lah yang saja aku tengok luahan-luahan peminat di sana. Jadi akan ada dua yang popular. Satu ni yang memang tak suka dan mahukan Ten Hag keluar secepat mungkin daripada kelab ni peminat-peminat lah. Dan satu lagi adalah yang betul-betul di belakang Ten Hag, yang grew tired and frustrated of these players. Dia merasakan players semua pampered, tak memberikan 100%, maybe sometimes they down tools, aku tak tahu. Jadi akan ada dua yang polarized. Tetapi kalau pandangan peribadi aku, yang paling aku bersetuju adalah dengan pendapat daripada bekas penyerang Manchester United sendiri, iaitu Zlatan Ibrahimovic. Beliau ada ditanya tentang posisi Ten Hag, dan sekarang ni beliau adalah sporting director di AC Milan kan. Seharusnya ataupun semestinya perkataan ataupun butir-butir bicara yang keluar daripada mulut Zlatan ni adalah lebih media friendly, mengingat kepada posisi beliau sekarang ni. Dan beliau kata satu benda yang aku rasa agak keras, tetapi ada betulnya di situ, bahawa ini adalah seperti satu puzzle. Akan ada satu puzzle yang lebih besar daripada puzzle yang lain, tapi puzzle tu besar ke kecil ke tak mengurangkan significance kepingan puzzle tersebut. Okey, bermakna bukan Erik Ten Hag adalah satu puzzle, pemain-pemain adalah satu puzzle, management adalah satu puzzle, ownership adalah puzzle yang lain, dan semua ini harus berada di tempat yang sama untuk puzzle itu menghasilkan satu gambar yang sudah pun diimajinasikan oleh mereka. Tak boleh kalau ada satu Zlatan. Sorry Zlatan. Tak boleh ada satu puzzle yang tidak ada. Kalau ada satu puzzle tu missing, gambar tu tak akan terhasil. Jadi itu yang Zlatan cakap kan. Dan aku setuju dengan perkara tersebut. Boleh jadi ada percentage dari permasalahan ini adalah mungkin daripada kedegilan Ten Hag, tidak dinafikan. Tapi tidak dinafikan juga bahawa dalam certain instance pemain juga harus step up. Han tadi bercakap tentang separuh masa pertama di Old Trafford melawan dengan Spurs, di mana kita lihat salah satu display paling buruk. Aku sebagai seorang yang mempertahankan Ten Hag, dipanggil sebagai walahak juga aku. Ada tagline dah sekarang ni. Walahak. Dia panggil saya ketua pemuda. Walahak. Saya ketua pemuda walahak. Jadi walaupun aku mempertahankan Ten Hag sebelum ini, tetapi aku tak boleh mempertahankan that first half. That first half. Sebab nampak sangat jelas pemain-pemain diarahkan untuk bertahan. Buat apa hang bertahan dalam perlawanan home yang bukan pun menentang Arsenal ataupun City? It is just Spurs, with all due respect. It is Spurs. Itu aku tak boleh pertahankan. Tetapi aku juga tak lupa beberapa permainan. Pertama sekali menentang Southampton, di mana mereka menang 3-0. Tiada permasalahan sama sekali. Second half ketika menentang Brighton, United should have won that. Kalau hang masih ingat Garnacho yang cancel out gol kemenangan Zirkzee. Kalau gol kemenangan itu masuk, mungkin skrip Manchester United akan jadi completely different at this point. Dan yang paling penting sekali adalah separuh masa pertama ketika menentang Crystal Palace di London. United mempunyai rekod yang sangat buruk di London, tetapi itu adalah satu half yang paling baik aku pernah tengok Manchester United main di bawah Erik Ten Hag. Aku rasa that first half versus Palace was probably the best. The best, yeah. Yang Southampton tu aku slightly disagree, sebab aku rasa the first 30 minutes lawan Southampton tu was really poor. Tapi second half was much better, but that first 30 minutes it was one of the more poorer performances lah. Tapi bagi aku, yang aku setuju was that first half lawan Crystal Palace. Persoalan yang sangat sukar untuk aku jawab, sebab aku ni bukan manusia yang like aku nak Ten Hag fail, tak. I want things to work out, whether it's with him or without him. Persoalan yang paling sukar untuk aku jawab pada ketika ini adalah di saat
jurulatih-jurulatih lain memberikan impak yang besar dalam tempoh masa yang jauh lebih singkat. Apa logik di sebalik kesukaran yang dialami oleh Erik ten Hag untuk meletakkan satu identiti yang sustainable? Nak letak identiti itu bukan masalah sebab I think Ten Hag has tried to put identity even in his second season dan juga musim ini. Ada cubaan untuk meletakkan identiti dia, kita dah nampak. We cannot keep saying that we don't know what the identity is. Ada, memang boleh nampak. Tapi whether it is sustainable or not is a different question. Bagi aku, pandangan aku adalah identiti itu tak sustainable dengan komposisi pemain yang kita ada. Corak 4-2-4 tu tak sustainable bagi aku dengan komposisi pemain yang kita ada. Persoalannya, what does Ten Hag need to do to find an identity that is sustainable dengan pemain-pemain yang kita sedia ada? Dikala Unai Emery meletakkan identiti yang sustainable dalam tempoh masa yang singkat, dikala jurulatih-jurulatih lain dalam banyak kelab-kelab, even Fabian Hürzeler bersama Brighton ada some sort of identity. So that is the question that I'm struggling to answer. Aku rasa ada satu perkara yang peminat-peminat harus tahu. Ada sebab kenapa bukan saja Erik ten Hag, tetapi David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ralf Rangnick, sampai sekarang ni Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer seorang lagi. Kesemuanya nampak di hujung-hujung hayat mereka dengan Manchester United ni seperti a complete loser. Ini semua adalah orang-orang yang kalau hang kumpulkan ilmu mereka boleh buat beberapa silibus kejurulatihan elit dunia. Agak tak masuk akal macam mana orang-orang macam yang hang sebut tadi, Ange, Hürzeler, siapa lagi, Maresca, Emery boleh ada satu style of play berbanding Ten Hag yang masuk 2 tahun setengah yang lalu, tetapi masih lagi tak ada identity style of play. Bila aku cuba kaji benda tu, boleh disimpulkan bahawa the pressure at Man United is completely different daripada semua pasukan yang ada tadi. Kalau kita tukar pun, aku positif kalau kita tukar pun, contohlah yang datang itu bukan Ten Hag dan Ange yang sangat dipuji kerana style of play dia. Aku pun tak rasa itu akan jadi sustainable di Manchester United. Kerana ada banyak apa yang hang cakap tadi sebagai systemic loopholes, bukan loopholes systemic problems yang dah diwarisi daripada satu manager ke satu manager yang lain. Dan sekarang ni Ten Hag yang kena membersihkan perkara tersebut and start a new slate with Ineos. Dan itu tak akan menjanjikan apa-apa result. Masih lagi harus dicari result tersebut. Dan apa yang boleh menyelamatkan Ten Hag menurut aku sekarang ni adalah mungkin satu strike, satu winning streak. Tak perlu 10 perlawanan, tak perlu. Just 3 ataupun 4 perlawanan yang kena menang to stabilize the ship. In fact, bagi aku, it's dari perspektif Ineos. Pandangan aku adalah the win is a win, tapi in the next 3 to 4 games harus ada nampak perubahan dalam cara kita bermain yang menjadikan corak permainan kita ni sustainable. Sebab sekarang ni aku tekankan perkataan sustainable ni sebab salah satu permasalahan United bukanlah yang kita tak ada corak permainan yang menarik untuk ditonton. Lawan Crystal Palace, that first half was absolutely incredible. Tapi kalau hang tengok akan sentiasa ada drop off sebab we are not geared to play that style of football, ataupun bila teams figure out kita punya lack of athleticism in midfield, they take advantage of it. Macam FC Porto, macam so many other teams yang bypass midfield dengan cukup senang. The only thing yang aku nak tengok in the coming weeks adalah perubahan yang melihat pasukan kita bermain to the best of our strength. Berdasarkan apa yang kita ada. Find an approach that works for those players. Find an approach that works for those players. Bagi aku, ketua jurulatih di peringkat tertinggi ini bukan seharusnya berpegang pada prinsip sahaja. Pep Guardiola pun ada prinsip dia. Tapi one of the biggest strength of Pep is bertahun-tahun dia boleh buat minor tweaks, dia boleh buat minor evolution, minor pertukaran dalam formasi dia berdasarkan skuad dia untuk musim itu.
to bring out the best. And I think every manager at the highest level, Ten Hag included, kena be prepared for that. So in this case, dah sedia maklum, corak yang digunakan pada ketika ini tak sustainable kerana komposisi pemain dan juga injury record beberapa pemain macam Mason Mount. So bila dah jadi tak sustainable, based on the players yang available, apa corak yang sustainable yang harus digunakan? Itu yang paling penting. Aku rasa tak lain tak bukan untuk hal ini yang sebut pasal sustainability, United kena cari variasi. Itu saja. Kalau hang tengok top team di Europe, kita ambil je di Premier League pun pada ketika ini, mereka sudah mula memainkan satu bola sepak yang penuh dengan variasi. Jadi Arsenal dalam 2 musim terakhir ini adalah pencabar kejuaraan. Dalam 2 musim terakhir ini, termasuklah musim lalu, iaitu musim 2023-2024. Apa yang ada dalam 2 musim terakhir ini di Arsenal adalah satu free-flowing football. Free-flowing football yang sinonim daripada zaman Wenger lagi, yang suka memainkan bola sepak yang easy on the eye. Dan pemain-pemain mereka cukup talent, cukup bakat dan cukup pengalaman untuk memainkan bola sepak tersebut. Gabriel Magalhaes, Trossard, Odegaard, Martinelli dan lain-lain ini memang bersedia untuk memainkan bola sepak tersebut. Tetapi apa yang mereka tambah musim ini adalah bukan saja free flowing football, mereka juga boleh memainkan route one football dengan sangat efektif sekali. Dan itu menyebabkan mereka menjadi apa yang saya sebut sebagai sustainable team tadi. United tidak ada. United akan ada 20 minit pertama melawan dengan Liverpool dalam perlawanan 3-0 tersebut, satu style of play yang sangat baik, dan mereka boleh crumble dalam perlawanan yang sama, dalam half yang sama. Bila mula dieksploitasi. Dieksploitasi. Jadi kalau aku untuk Ten Hag adalah untuk beliau embrace setiap changes in matches ini dan sentiasa memaksimumkan situasi pasukan di dalam changes tersebut. Aku rasa I'm on the complete same page berkaitan benda tersebut. And the one final thing to say before we wrap this segment up adalah, at the end of the day, aku masih meletakkan kepercayaan penuh kepada Ineos, kerana aku rasa keputusan untuk nak kekal dengan Ten Hag ataupun nak berpisah dengan Ten Hag ni bukan sekadar mengambil kira Ten Hag sahaja. We have just discussed the Ten Hag factor. Mungkin mereka masih lagi percaya dalam projek ni. Mungkin diorang sedia maklum bahawa we haven't done enough yet to create the right environment untuk Ten Hag. So all those reasons could be fair. Mungkin juga tak ada manager di market kan. Itu yang aku nak cakap. So the flip side could also be bahawa pecat sekarang pun tak guna sebab you don't have a tangible candidate out there. Inzaghi tak available. English pun tak ada tercakap lagi. Jangan create rumor yang tak masuk akal. Thomas Tuchel pun bukan seorang jurulatih long term. Dia pun selalu akan ada fallout dengan board. I'm a big fan of him. Tapi aku sedia maklum, he's not perfect. He's not perfect. Kan? Kadang-kadang orang kat luar sana make him up to be a perfect candidate, tapi reality is he's not perfect. So, it's not an easy decision. Kita kena tunggu dan lihat. Tapi yang aku tahu, if we don't see anything in the next 1 or 2 months, I won't be surprised if the decision is made. Bila cut off time dah? Aku rasa Disember. Aku rasa November, December lah. That could be the toughest period untuk Ten Hag. Right, kita tamatkan perbualan Manchester United kejap. Kita berehat. Selepas ini, kita nak pay tribute kepada an absolute icon of the game. Andres Iniesta mengumumkan persaraan daripada dunia bola sepak ketika berusia 40 tahun. Dia akhirnya bersara daripada bola sepak. Dan hari ini kita nak pay tribute sikit kepada the absolute legend and icon that is Andres Iniesta. Kau tahu apa yang Messi cakap? And Messi punya tribute ni bagi aku walaupun dia pendek, but it perfectly sums up Andres Iniesta. Dia kata, bola akan merindui anda. Bola akan merindui anda. Kerana Andres Iniesta was the one person yang bermain bola sepak dan menjaga bola sepak tersebut dengan
sejenis kasih sayang yang jarang kita saksikan dalam bola sepak. A great carer of the ball. A great carer of the ball. Wow. Aku rasa that's the best Aku description tak rasa, aku tak Andres pernah Iniesta. rasa Messi sepoetik itu, Yeah. tetapi that's very poetic from Lionel Messi. Ada satu gambar di dalam kan hang tahu kan event Ballon d'Or akan ada satu event di mana ketiga-tiga top 3 Oh, nominees tu. tiga top 3 nominees pada tahun tersebut akan diberikan satu sidang media khas bersama-sama dengan semua media-media di seluruh dunia. Dan ada satu tahun tu, tahun di mana ketiga-tiga pemain yang berlumba untuk memenangi Ballon d'Or di tahun tersebut adalah Lionel Messi, Xavi Hernandez dan juga Andres Iniesta. Itu adalah era di mana La Masia sebagai akademi terbaik di dunia boleh apa orang panggil ya, boleh mendabik dada lah sebagai pengeluar bakat yang elit ni, kerana ketiga-tiga pemain yang keluar daripada kilang mereka adalah pemain terbaik dunia pada ketika itu, di arguably the best team in the world. Itu adalah antara image yang paling boleh dikenang bersama-sama dengan dua image lain. Hang tahu dua image lain tu apa? Satu lagi tu image di Johannesburg, di mana beliau meraihkan jaringan beliau sendiri ketika menang 1-0 ke atas Belanda di final. Kan ada tribute kepada apa nama pemain tu, Dani apa, pemain yang Rakannya yang meninggal tu. Bekas pemain skuad kebangsaan Sepanyol juga. Sepanyol. Satu lagi image, 3 image ya. Tadi tu yang Ballon d'Or, satu lagi di Johannesburg, satu lagi ada di Stamford Bridge. Oh, yes. Apabila beliau menjadikan gol tersebut, minta maaf nyokong Chelsea, tetapi gol tersebut sememangnya ikonik daripada Andres Iniesta. Kish. Iniesta, sebelum Piala Dunia 2010 tu, he was in depression now. He was genuinely in depression. Dia dalam sebuah temu bual, dia mengaku perkara tersebut, bahawa sebelum Piala Dunia, he was in genuine state of depression sebab kematian rakan karibnya tu, bekas pemain di Espanyol, dan juga pada waktu yang sama a series of kecederaan yang dia sendiri alami, yang meletakkan dia dalam keadaan minda yang tak begitu positif lah. Tapi untuk dia bangkit semula daripada situasi tersebut dan pergi ke South Africa dan memenangi Piala Dunia dan menjaringkan gol kemenangan di final itu, that's an incredible transformation untuk seorang pemain seperti Andres Iniesta. Aku nak mula sikit di satu kisah, sebab aku baca tribute dia daripada Sid Lowe, penulis kegemaran aku di The Guardian. Dia tulis ada satu masa ni ketika Iniesta berumur 16 tahun, mereka membuat satu trip, mak dia dengan ayah dia, daripada kampung beliau di Fuenlabrilla, a small town with just 2,000 people population. Dia berasal daripada kampung. 2,000 people population ni lagi kecil daripada gurun. Itulah gambaran yang aku nak bagi kat hang. So datang ke La Masia kerana beliau mendapat tawaran di La Masia. Dan di malam pertama beliau di La Masia tu, dia memang menangis. Sebab dia homesick. Dia tak pernah tinggal rumah, dia menangis. 50 meter daripada tempat penempatan dia di La Masia tu, itu ada mak ayah dia yang menginap di sana sebelum pulang ke rumah pada hari esok. Bapa dia pada malam tersebut dapat anxiety attack. Di malam pertama dia tinggalkan Andres di asrama dia ni, dapat anxiety attack. Sampaikan apa tahu? Sampaikan dia nak pakai baju, nak pi ke asrama tu, ambil Andres kata, jom balik. Tak payah. Siapa yang stop dia tahu? Mak dia kata, he deserved a chance to be successful. So you don't do that. Dan akhirnya beliau memenangi Piala Dunia untuk memenangi negara. Everything. Piala Dunia, Champions League, La Liga, everything you can dream of. Pep Guardiola pada masa itu masih lagi pemain first team Barcelona. Beliau ada kata dekat Xavi, salah seorang protege dia pada masa itu. Xavi sedikit senior daripada Iniesta. Dia kata apa dekat Xavi ya? Xavi, you will retire me.
Dia orang main tengah kan. Main tengah sama kan. You will retire me, Xavi. But there's this one kid who will retire the both of us. Andres Iniesta. Dan bukan sebablah Andres Iniesta. Aku nak cakap satu benda je lah, Faiz. Just to sum up tribute kepada Andres Iniesta ni. It's a very simple thing, which is kita dah hidup dalam dunia teknologi yang mana archive footage Andres Iniesta ni akan kekal buat selamanya. Yeah. Tapi majority footage ini akan jadi footage of highlights, kompilasi highlights, semua dekat YouTube. So kalau orang nak faham macam mana Andres Iniesta plays, they can go to YouTube and watch. Tetapi pandangan aku adalah it will never feel the same as watching those games live because untuk hang betul-betul describe Andres Iniesta ni, hang kena merasai Andres Iniesta. Hang tak boleh menonton highlight dan terus dapat tahu, tak. You have to live the game. Hang kena bernafas perlawanan tersebut, menonton perlawanan tersebut, baru hang akan faham the gravity of apa Andres Iniesta buat. So, the message yang aku nak sampaikan kat sini adalah bukan setakat hang, bukan setakat aku, tetapi semua orang yang menonton di rumah, semua orang yang ada privilege untuk membesar dengan menonton Andres Iniesta, sekarang ni ada tanggungjawab besar pada kita semua. Bukan di Malaysia, di seluruh dunia. The tanggungjawab adalah bahawa kita semua adalah penglipur lara yang kena memainkan peranan untuk meneruskan penceritaan tentang Andres Iniesta ni pada generasi baru. For the decades to come. For the decades and century to come. Kerana orang lain takkan ada pengalaman menonton dia 90 minit the way we did. It's either you're there or not. It's either you were there or not. Yeah. So, mainkan tanggungjawab tersebut. Pastikan tak ada siapa lupakan. Bukan memori, bukan rekod, bukan statistik, bukan piala yang dimenangi, tetapi perasaan menonton Andres Iniesta. Baik. Itu je aku nak cakap. Terima kasih kepada Don Andres Iniesta kerana mewarnai kehidupan kami buat hampir 2 dekad ni. We wish you all the best dan hopefully see you in coaching soon sebab dia kata dia nak venture untuk coaching. Kita berehat one final time, lepas ni kita tengok apa surprise daripada producer pula. Peringatan bahawa The Bang Mat Show, Faiz. Yep. The Bang Mat Show. Akan tiba. Nama dia The Bang Mat Show? The Bang Mat Show. Okay. 14 Oktober akan datang. Rancangan podcast yang melibatkan atlet-atlet badminton. Cerita belakang tabir dalam arena badminton. Adakah ini podcast badminton pertama yang kita ada di Malaysia? That's true. Yeah. That's true. Di arena, definitely yes. Tak sabar untuk kita melihat The Bang Mat Show. Baik. In its full form. 14. All the best untuk Bang Mat. Betul. All the best untuk Bang Mat. Buat masa sekarang, segmen terakhir ni macam biasa, producer ada bagi surprise. Dan mengikut producer untuk minggu ni, segmen ni, nama untuk minggu ni adalah Selamat Datang ke Malaysia. Okay. So, dia akan tunjuk 4 atlet berbeza dan kita harus membawa ataupun memberikan cadangan untuk 4 perkara berbeza buat atlet ni. So, atlet pertama yang dia tunjuk ni, kita kena beri perayaan. Okey, Yang perayaan. tepat nak bawa dia pergi. Perayaan. Ada landmark. Apa lagi producer? Ada souvenir item dengan ada local spots mana yang kita nak bawa dia orang datang layan dan enjoy. Okey, jom. Okey, kita mula terus dengan atlet pertama yang kita nak saksikan. Siapa atlet pertama ni? Oh, Thomas Muller. Thomas Muller yang disebut. Thomas Muller ni, kalau perayaan apa kita? Aku tahu perayaan apa untuk Thomas Muller. Thomas Muller ni datang daripada Bavaria. Bavaria ni popular untuk apa, Faiz? Alkohol, apa lagi alkohol? Bavaria kan Bavaria alkohol. kan depa kan ada beer culture, pretzel, sausage dengan beer culture. Kan depa ada Bayern Munich kan ada partnership dengan beer company apa semua kan. So aku rasa Thomas Muller ni layak kalau kita bawa dia pergi Sarawak. Waktu hari gawai. Kita tengok muka dia merah ke tak merah. Awak ingat di Jerman saja ada budaya. Ya. Di East Malaysia juga ada budaya. So Thomas Muller ni aku rasa aku akan bawa dia pergi sambut gawai bersama dengan rakan-rakan kita di Sarawak. Memorabilia ataupun memento untuk beliau bawa balik ke
Bavaria, aku tahu dah. Ini mungkin menjadi satu kontroversi. Ah. Sudah pun menjadi satu kontroversi di antara dua negara. Negara Malaysia dan juga Indonesia. Batik. Kalau USS, rakan-rakan USS di Jakarta memberikan batik MU untuk speed. Kau bagi batik apa? Aku bagi batik Terengganu kan. Batik Terengganu hantar batik Terengganu macam mana kan. Tapi warna dia tu adalah warna bendera Jerman. Lawa tu. Saya risau connotation yang ada dia. Tak apa, kita simpan perbicaraan batik. Kita settle Batik. kat luar nanti. Saya Batik. ada banyak benda saya nak tanya Baik, awak baik, lepas baik, ni. batik, Batik. okay. Next athlete siapa? Selamat datang ke Malaysia. Siapa next athlete ni? Oh, Ridho. sahabat kita Rizky Ridho Rizky daripada Ridho Indonesia. Ini awak jangan bagi batik. Oh, itu Jangan bagi batik. Dia pun dah ada batik. Dia pun dah ada batik dah. banyak dah. Awak pilih item craft apa awak nak bagi untuk dia. Item untuk Rizky Ridho. Tak apa, awak pergi kat tempat yang awak nak bawa dia dulu. Rizky Ridho, kalau saya nak bawa dia pergi somewhere, mungkin sebab Rizky Ridho ni kan dia dah membesar kat Indonesia, dia membesar kat Jakarta. Dia bermain di Jakarta. Yeah. Dia dah biasa makan makanan Indonesia yang popular. Baik. Aku rasa aku bawa dia pergi makan banana leaf. Untuk dia tengok kelainan yang ada di Malaysia ni dari segi sudut pandangan makanan. So dekat KL ni banyaklah tempat yang mungkin Krishna Curry House kat PJ tu aku bawa Rizky Ridho. Krishna Curry House. Tempat makanan lah. Tempat makanan. Ataupun apa-apa yang membabitkan daun pisang, makanan daun Betul, pisang. betul. Boleh untuk Rizky Ridho. Aku dah fikir item untuk dia. Aku cuba fikir item apa yang mungkin ada di Kuala Lumpur tapi tak ada di Jakarta. Sebab rugilah kalau bagi benda yang dah ada kat sana. Betul. Mungkin. Aku nak bagi kat dia sebuah ikon kebanggaan Malaysia. Sebagai satu memento kenang-kenangan untuk Rizky Ridho. Proton Saga sebiji. Proton Saga Proton Saga ni adalah simbol Malaysian working class. Aku tahu Rizky Ridho mungkin bukan working class lah. Sekarang tak lah. Dia settle Sekarang dah sebagai superstar pemain. dah. Yeah. Tetapi sekurang-kurangnya mungkin dengan hadiah ini dia boleh menjadi Proton Saga, satu-satunya Proton Saga baru yang menyusur daripada Jakarta Selatan ke Menteng ke Selipi. Barang rare tu nampak Proton Saga. Proton Saga di tengah-tengah Jakarta. Bilik Di parking Cheetos pun nampak ada Proton Saga tu. Cheetos, Alfamart. Okay, next athlete tuan-puan. Next athlete. Thomas Muller dengan Rizky Ridho dah settle. Brother N'Golo Kante. Ini pelanggan setia Tok Din. Tok Din. Restoran Melayu Ini di kita London. kena bawa pergi makanan-makanan Melayu lah. Okey, kalau membawa N'Golo Kante dia kena bangun awal sikit. Kenapa? Sarapan? Sarapan. Ada satu tempat sarapan ni, tempat sarapan favourite saya ni, kalau nak pergi tu kena pergi pukul 7 pagi. 7 pagi, 7:30 pagi lepas subuh ni. Itulah waktu yang paling tepat. Warung Sri Nangka. Di teras Jernang, area-area belah-belah dekat-dekat dengan pintu masuk UKM di Bangi. Teras Jernang. Hang tahu siapa yang memperkenalkan tempat tu kepada saya? Kedua-dua Azlan Mubin dan juga Eli Famira. Roti canai tu ke? Saya pernah makan di sana bersama-sama dengan Roti Eli canai Famira. tu saya pun pernah try. Ya. Itu antara roti canai yang paling sedap dan mengetahui bahawa N'Golo Kante adalah seorang peminat nasi lemak. Nasi lemak kat situ pun sedap. Dan aku setuju, yang tu memang kena pergi awal. Ya, memang kena pergi awal. Kalau tak, parking pun susah. Cuma saya rasa kita kena cakap kat dia yang awak bangun awal, Kante, kita datang ambil awak. Sebab aku risau nanti dia lari. Aku rasa Dia jogging di situ terus. Dengan dia tak payah bagi tahu bangun awal. Just bagi tahu yang lepas subuh jangan tidur balik. Itu saja. Betul. Itu saja. Betul, N'Golo Kante. Okeylah, bawa dia pergi, apa nama tempat tu? Warung Sri Nangka. Warung Sri Nangka. Ada lagi satu atlet tak? Satu lagi, Jose Mourinho. Jose Mourinho ni Faiz, aku tak pedulilah. Ada satu je tempat aku nak bawa dia pergi. Iaitu di mana? Aku nak bawa dia pergi tengok STL. Okey. Sepak takraw. Okey. Sebab aku rasa manusia-manusia yang ada otak yang analytical ni, mereka boleh appreciate sepak takraw. Sebab sepak takraw is a very technical sport yang memerlukan athleticism tetapi quick thinking juga pada waktu yang sama. Right? Hang kena
quick thinking on the spot. Dan aku rasa Jose Mourinho akan boleh appreciate benda-benda macam tu. Aku rasa aku akan bawa dia pergi jelajah STL. Kalau dia ada minggu ni, aku bawa dia pergi Ipoh lah. Sebab STL kat Ipoh minggu ni. Okay, kalau aku momentum sebabkan Jose sebagai satu kenang-kenangan untuk dia bawa balik ke rumah dia, aku akan bagi dia satu lukisan daripada pelukis-pelukis terbaik di Malaysia. Mungkin daripada Datuk Lat. Satu lukisan yang ikonik untuk dia bawa balik sebab dia adalah orang yang worthy. Karikatur Jose Mourinho lah. Karikatur Jose Mourinho dalam ataupun komik apa. Lat tu. Ya. Makan kuih bengkang. Ya, dia boleh layak untuk diiktiraf dengan satu lukisan yang ikonik daripada pelukis ikonik di Malaysia. Actually Lala mention benda Datuk Lat ni. Tahu tak dekat Batu Gajah kat Ipoh ada museum Datuk Lat. Oh, aku tak tahu tu. Rumah bapan macam Datuk Lat punya rumah dalam karikatur tu, dia ada museum dia tu. Kalau boleh tu live. Boleh pitch tu, boleh tu live kat situ. Nanti aku cuba borak dengan dia orang. Tapi aku pun tak sampai lagi. Kena pergi tu, dekat je dengan rumah aku. Kita pun dah sebut Proton Saga tadi. Proton pun kalau nak boleh bawa kita ke awak jangan try hard kat sana. Alright, seperti biasa, Bola Itu Live bukan sekadar anda boleh tonton ketika anda di rumah dalam Astro Arena 802 ataupun Astro Go. Tapi sekarang ni Bola Itu Live juga boleh anda tonton ketika anda sedang membawa Proton Saga melalui audio di aplikasi Shock ataupun di Spotify ataupun di Apple Podcast. Sedutan-sedutan menarik juga ada di YouTube Astro Arena. Macam biasa, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa anda minggu depan.